Jadi tips dia macam ni kita nak kenal pasti bahawa graf graf itu adalah graf piramid ataupun graf bar macam yang dalam gambar rajah ni. Macam ni kita nak tahu bila kita baca soalan tu, tajuk je, kita tengok je dekat tajuk. Okey, so hari ni seperti biasa hari Selasa kita akan belajar tajuk bahagian B iaitu graf. Jadi sama juga macam semalam. Okey, cikgu akan ulas, kita akan bincang jawapan yang kamu dah hantar dalam Google Classroom. Okey, so tadi cikgu dah semak lah latihan yang minggu lepas semua, dan ada beberapa perkara lah yang cikgu nak highlightkan kat sini. So kita mulakan kelas kita hari ni. Okey, sekejap cikgu sharekan. Nampak. Alright. Okey, jadi ini dekat dalam Google Classroom lah. Sama macam awak punya. Cuma cikgu punya ni special sikit lah. Ada cikgu tahulah siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Okey, jadi sekarang kita nak tengok bahagian B. Latihan yang awak dah jawab. Okey, untuk latihan bahagian B, latihan 1 ni, semua dah jawab, Gan baru hantar. Kita tengok apa jawapan yang Gan hantar, ada tak dalam ni? Gan hantar soalan kan? Jawapan tak ada. Nanti tolong hantar semula ya Gan. Okey, dan yang lain-lain. Loshi pun belum hantar graf latihan 1. Loshi, hantar buat. Buat dan hantar. Kena buat. Kalau tak buat, kita tak tahu apa kesalahan kita. Sebab apa cikgu nak cakap macam tu? Sebab nanti bila kita tengok dekat latihan 2 ni, ada perkara-perkara yang cikgu nak highlightkan. Tapi kita tengok dulu dekat latihan 1. Cikgu pilih lah beberapa orang pelajar yang cikgu rasa cikgu nak tunjukkan lah. Dia punya hasil kerja dia. Okey, ini contoh Kalas punya jawapan. Okey, di mana nampak tak gelap? Gelap kan? Okey, di mana jawapan Kalas ni kalau pelajar lihat ada tajuk dia dah betul. Okey, bahagian paksi. Sekejap. Dekat label dekat paksi Y pun betul. Okey, tapi kelemahan dia dekat sinilah. Dia tak ada unit. Dia punya label tu dah betul dah. Nilai aliran peratusan dah betul lah tu. Unit tak ada. So unit tak ada boleh menyebabkan hilang banyak markah. Okey, kalau 20 markah graf, kalau tak ada unit, dia akan jadi 14 markah. Rugilah. Tak ada unit. Unit tu kecil je. 2 benda je nak tulis. Peratus dan kurungan. Okey, tapi bila tak buat, hilang 6 markah. Jadi berhati-hati dekat situ. Okey, seterusnya yang lain-lain semua dekat paksi Y tu ada, kalau kamu lihat ada negatif, positif, ada kosong. Okey, ingat untuk graf, ini nama dia graf apa ni? Graf apa nama ni? Graf garis. Graf garis? Belum habis. Graf garis memesong sebab ada tanda positif dan negatif. Dekat paksi Y dia tu ada positif dan negatif. Kat mana positif dia? Atas ni positif, bawah ni negatif, kat tengah-tengah ni mesti ada kosong. So kalau graf memesong, identiti dia ialah dia ada garis kat tengah-tengah ni. Itu identiti dia. Okey, dan ada garis kat bawah. Bila dah habis tu garisan kat bawah, sebab apa kena garis kat bawah? Sebab kita nak letak label paksi X ni. Sebab tu kita kena garis dekat bawah. Ini identiti untuk graf memesong. Okey? Dan yang lain-lain tu seperti biasalah, ada sumber dan ada petunjuk. Yang tu tak ada masalah. Jadi kat sini yang cikgu nak highlightkan ialah hati-hati semasa
membina graf tu sebelum hantar tu semak dulu kan, cikgu dah ajar semak dulu teknik orang lidi. Gunakanlah teknik tu. Sebenarnya memanglah malas kan nak gunakan teknik, tapi tak payah ingat orang lidi tu, tapi ingat kena check apa dia. Kena check tajuk unit dekat Pak CY tu, label dia, skala dia, semua kena check. Baru hantar. Macam ni kesalahan yang mudah, kesalahannya simple aja kat sini, tetapi sebab tak semak terus hantar, dah senang-senang hilang 4 markah, hilang 6 markah. Rugilah. Kamulah yang rugi. Kan? Okey, jadi ini contoh jawapan yang pertama lah. Okey, so seterusnya cikgu nak semak lagi. Jom kita tengok Zarif punya pula. Okey, ini Zarif. Zarif ada tak? Belum masuk Sekejap. Okey, ini jawapan yang Zarif berikan. Okey, kalau kita lihat semuanya tak ada masalah. Mula-mula seperti biasa bila cikgu tengok je kertas graf kamu, cikgu akan nampak, cikgu akan check. Okey, tajuk. Tajuk ada Malaysia, ada aliran, peratus aliran, dan isu ditulis dengan penuh sampai habis, sampai negeri-negeri terpilih, dan ada tempoh. Keistimewaan graf memesong ni, biasanya dia ada aliran peratus ni, dan ada ni antara tahun bila sampai bila. Okey, itu yang pertama, tajuk. Kemudian cikgu akan terus tengok dekat label dekat Pak CY. Adakah dia menulis aliran peratusan perubahan ataupun dia tulis bilangan pendaftaran. Okey, so kat sini dia tulis aliran peratusan, so betul lah. Unit pun betul. Okey, seterusnya barulah cikgu akan tengok skala. Okey, skala dia mula dengan kosong, ada 2, 4, 6, ada negatif 2 dan 4. So betul skala. Okey, seterusnya cikgu akan pastikan Pak CX dia berada pada tempat yang betul, dia letakkan. Okey, kalau dia nak letak dekat sini, dia akan letak kat sini. Tapi ni dah betul lah. Okey, semuanya betul. Okey, petunjuk betul, sumber betul. Tetapi dia cuma dapat 10 markah sahaja. Kenapa? Sebab dekat kosong ni dia tak letak garis. Sebenarnya dekat kosong ni yang penting nak bezakan, nak asingkan antara positif dan negatif. Jadi garis ni dia tak buat. Bila tak buat, dan menyebabkan ini bukannya menunjukkan Pak C, Pak CX dan Pak CY tu. Kan Pak CX mesti berada dekat kosong kan? Mesti berada dekat unit kosong tu. Tapi dia tak buat garis kat situ. Yang cikgu cakap tadi, bawah ni, ini untuk kita letakkan label. Ini untuk tulis label. Tapi yang dekat Pak CX, yang dekat kosong tu kita kena garis. Sebab itu memang identiti untuk Pak CX dan Y. Di mana Pak CX tu berada pada titik kosong, titik asalan. Jadi hati-hati dekat sini. Ini pun merupakan salah satu lagi kecuaian pelajar semasa menulis jawapan. Yang lain semua betul. Tapi disebabkan tak ada Pak CX ni, menyebabkan dia hilang markah dekat situ. Saya bagi 10 markah. Sebab apa? Sebab Pak C dia tak lengkap. Okey, jadi berhati-hati pelajar. Okey, ni cikgu tunjukkan kesalahan supaya nanti bila pelajar buat, berhati-hati. Pastikan semua ada. Sebab tu cikgu selalu ajak semak dulu. Nak semak dengan mudah, gunakan teknik orang lidi tu. Sebab apa kadang-kadang tak ingat. Cikgu punya jawapan ni ada beza sikit lah. So cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, tajuk dia tak ada masalah. Malaysia, aliran perasaan perubahan, ada tempoh. Okey, dekat tajuk, dekat Pak CY. Okey, dekat Pak CY ni, Windy tulis peratus perubahan pendaftaran keahlian. Okey, dia tak letak perkataan aliran. Boleh tak? Kalau tak nak letak perkataan aliran. Boleh. Boleh. Sebenarnya boleh kalau dekat Pak CY, kita nak startkan dengan peratusan perubahan pendaftaran kelahiran, boleh, tak ada masalah.
Okey, perkataan aliran tu tak ditulis pun tak apa. Okey, dan unitnya peratus kat sini. Okey, jadi itu satu lagi tips lah nak menulis label dekat skala dekat paksi Y. Boleh nak tulis aliran dan boleh juga kalau tak nak tulis. Okey, seterusnya skala paksi Y ada positif, negatif, kosong ada. Okey, okey kat sini Windy dia lukiskan graf garis ini. Tahun yang pertama tu dia letak dekat paksi Y. So bila letak kat paksi Y mesti letak dekat paksi Y tu dia letakkan. Kenapa Zahira? Main-main Okey, dan seterusnya. Jadi gambar Raja ni bagus sebab dia menggunakan keseluruhan kertas graf tu. Nampak tak? Penuh. Dari kanan sampai kiri penuh. Okey. Okey, jadi semuanya lengkap. So bolehlah dia dapat 20/20 kerana tak ada masalah. Okey, seterusnya saya nak tengok siapa punya lagi. Okey. Nanti bila nak hantar, pastikan gambar Rajah ni penuh ini tajuk pun tak habis ni cikgu tak boleh baca. Okey. Jadi kat sini yang lain-lain semua ada kan? Pelajar pun boleh nampak yang lain-lain semua ada. Ada paksi Y, ada paksi X, tetapi malangnya terlupa nak tulis label dekat paksi X dan paksi Y. Yang lain semua dah ada dah, gambar Rajah pun dah betul. Tetapi tak ada paksi X dan paksi Y. Apa jadi kalau tak ada label paksi X, paksi Y ni? Disebabkan tak ada. Dia kalau salah, lain markah dia. Kalau tak ada, markah dia akan jadi 10. Markah akan jadi, tak nampak juga. Markah akan jadi 10/20. Jadi rugilah dah buat cantik-cantik markah jadi 10/20 je. Jadi berhati-hati. Berhati-hati yang patching nanti buat perbetulan. Okey? Pelajar lain pun bila buat tu berhati-hati. Jangan sampai jadi macam berlaku macam ni. Sebab apa dia dah seronok, dah siap, dah hantar kan. Biasanya macam tu. Okey? Okey, ni Raja. Okey, kesalahan Raja ni lain pula. Kenapa lain? Nampak macam betul tapi sebenarnya ada yang tak betul kat situ. Okey, tajuk dia dah betul lah. Tajuk dia dah betul, ada Malaysia, aliran perubahan, ada tempoh. Okey, dekat label. Label tu betul tetapi unit dia salah. Unit dia letak orang, orang bayi. Okey, sedangkan dekat label dia letak aliran peratusan. Terang-terang kat situ dia minta peratus. Tapi dia tulis dekat unit orang pula. Ini pun salah satu lagi kecuaian. So bila kat atas minta peratus, so unit pun tulislah peratus. Okey? Jadi berhati-hati semasa menulis. Jangan, okeylah, nampaknya Raja ni dia terlalu lurus. Sebab apa? Sebab dekat dalam soalan dia tulis unit orang. So dekat dalam graf pun dia tulis unit orang. Tapi kan dah ingat kalau soalan memesong ni kita ada ruangan, kalau jadual kita ada ruangan peratus kan? Dekat sini. Sekejap tengok dia punya jadual. Raja pening lah macam ni. Ada ruangan peratus kat tepi ni. Sepatutnya ikut dekat ruangan peratus ni. Bukannya ikut dekat ruangan yang depan ni. Unit dia. Tak nak pakai yang ni, orang bayi tu tak nak. Kita nak pakai yang ni, unit peratus yang setelah awak kirakan tu. Itu perbezaan antara graf memesong dengan graf biasa. Chong hari tu kita dah tengok. Sebab apa? Sebab label paksi Y dia salah kan? Okay, macam Raja tadi, unit dia salah. Kat sini, kalau Chong, dia punya label terus direct salah. Kalau salah label macam ni,
Markah dia berapa Saya letak berapa markah? 4 Ini markah saya bagi ini bukan markah dalam peperiksaan. Markah cikgu bagi. Markah kesian nama dia sebab salah label. Okay, sebab bukan sahaja salah label, sebab dia salah plot. And then apa lagi? And then salah dekat sini. Ada banyak kesalahan lah. Dekat sini sebab apa saya bulatkan ni? Sebab sini dia plotkan dekat sini tetapi tahun dia letakkan dekat sini. Ni mungkin masa dia buat ni dia rasa pening sikit. Macam mana nak tulis tahun ni? Kan? Rupanya kena buat macam ni. 2014 hingga 2015. Kan Chong kan? Saya rasa lah masa Chong lukis tu mesti dia pening. Nak letak kat mana ni? Tahun ada 4. Tapi jawapan ada 3 je nak plot. Kan? Ya, cikgu. Okey, jadi akhirnya dia pun buat ajalah, salah pun tak apalah dia kata. Itu cikgu punya andaian. Okey? Jadi berhati-hati So sekarang dah tahu macam mana nak tuliskan label paksi X dia, tempoh dia tu. Okey? Okey. Jadi bukan cikgu nak malukan kamu dalam kelas, tapi kita nak ambil pengajaran daripada kesalahan-kesalahan yang dibuat supaya lepas ni nanti kita semua tak akan buat salah lagi. Okey? Jadi itu untuk soalan latihan 1. So cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang dah buat latihan 1. Yang belum buat, tolong buat. Okey, seterusnya kita nak tengok pula latihan 2. Okey, latihan 2 ni graf apa sebenarnya? Macam Zahira ni dia hantar graf apa ni nama dia? Graf bar piramid. Bar piramid. Piramid apa? Graf bar piramid. Ya, piramid apa? Piramid ada macam-macam jenis. Piramid histogram. Piramid histogram. Okey. Nanti pastikan bila hantar gambar tu jelaslah. Macam ni, awak nampak tak tulisan? Ke saya je yang tak nampak sebab dah tua? Nampak? Pecing nampak ke tulisan ni? Nampak cikgu. Tak nampak. Pecing kata tak nampak. Okay, kena buka besar-besar macam tu pun tak nampak lagi tau. Blur tau. Nanti pastikanlah gambar tu sharp. Ambil gambar muka cantik, tak ada jerawat. Gambar ni pun mestilah cantik. Okay, jadi dekat sini kita tengok tahunnya ni nasib lah ni. Kalau cikgu nampak cikgu kata betul, tak nampak cikgu kata salah. Okay, Malaysia, bilangan apa ni pencaruman kumpulan wang simpanan pekerja mengikut kumpulan umur. Okey, ini isu dia dan pada tahun 2011 ini tempoh dia. Okey, tahun ada. Okey, and then ada label untuk piramid kanan dan kiri. Ada kumpulan umur dalam kurungan umur. Okey, betul. Okey, ada kosong. Ada unit bilangan pencarum, bilangan pencarum. Ada unit juta orang. Ada sumber. Okey, dan label dekat paksi Y ni dia buat mula dari bawah dan nombor bermula dengan nombor yang paling kecil hingga besar. Okey, dan skala. Skala ni berapa ni? Cikgu tak nampak. Berapa ni? 0.3 tak silap. Kata silap. 0.3. Ni 0.36, 0.9, 1.2. Okey. Okey, dan apa ni? Gambar rajah di barnya diwarnakan satu warna, okey, betul, dan juga dilabelkan pada tempat yang dilukiskan pada tempat yang betul. Okey, cara melukis pun betul. Okey, jadi kalau macam ni bolehlah, ada potensi untuk mendapat 20/20. Ini cikgu tak tengok jadual, cikgu tengok graf sahaja. Okey, jadi sepatutnya gambar rajah tu gambar rajah piramid histogram. Piramid histogram.
Ya Allah, hantarlah tegak sebelum hantar tu repair lah dulu jadual ni. Okey, ini jadual. Sambungnya tu. Entah Tak ada. je. Ya Allah. Tak macam tu. Okey, ada tajuk. Tajuk 1 markah. Sumber 1 markah. Tajuk 2 markah. Sumber 1 markah. And then dekat dalam ni data ni semua kalau betul okey 2 markah. So nanti cikgu akan tulis tajuk 2 butiran 2 sumber 1. Jadi awak akan dapat 5/20 kat sini. Kenapa 5/20? In case kalau graf tadi tak siap, jadual ni betul, so dah dapat 5/20 lah. Tapi kalau graf dah siap, kita tak ambil lah markah yang dekat sini. Kita ambil markah yang graf tadi dah dapat 20 kan. Macam tu cara dia. Okey, jadi sepatutnya nanti cikgu akan semak last ni semua nombor ni semua mesti betul. Okey, Zarif punya. Okey, ni jawapan yang diberikan oleh Zarif. Okey, nampaknya macam cantik. Okey, kita tengok ada Malaysia, bilangan pencarum, ada tahun 2001 dan 2005. Okey, cukup. Okey, dan label Paksi X pun cukup. Kumpulan umur, tahun. Umur ke tahun? Dekat sini. Kumpulan umur, tahun. Okey, dan kat sini ada unit kosong, kat sini ada label. Kan? Okey, guna paksi. Yang ni pakai pensel lah. Elakkan daripada pakai pensel Tulis pakai pen. Nak garis tu pakai pensel. Okey? Dan sini semua betul. Okey, kadang-kadang kat sini pun nampak macam betul tetapi tersalah. Jadi kena check satu-satu ni. Sebab tu cikgu kena check satu-satu. Okey, dan cara kamu plotkan. Dia plotkan pun betul. Warna pun satu sahaja. So betul lah semua. Ada sumber. Boleh tak nak bagi berapa markah ni kalau macam ni? 10. Okey, sepatutnya cikgu tulis macam ni tau. PA, KI, KT, KM. PA ni maksudnya gambar raja ni semua lengkap ada. Semua bahagian ada. Ada tajuk, ada label, semua ada. So cikgu akan bagi 6 markah. KI, isi. Isi tu maksudnya data yang kamu masukkan dalam ni. Data tu betul. Kamu kira skala betul, kamu kira kamu letak kumpulan umur tu betul, kamu tulis betul, label tu kamu tulis betul, unit tu kamu tulis betul. Okey, dan kamu lukiskan bar dia pun betul. So cikgu akan bagi 6 markah. Okey, KT, teknik. Teknik itu kamu lukiskan betul. Kalau di graf piramid histogram, kamu lukis piramid histogram. Dan piramid histogram ni satu warna je. So teknik tu kamu buat semua ikut seperti syarat dia. So kamu boleh dapat 6 markah. KM. KM tu apa? KM tu kekemasan. Okey, kekemasan lah. Itu sebab tu cikgu selalu ajar letaklah tajuk tu dekat atas, 2 cm ke atas. Okey, sumber tu dekat bawah, 1 cm kat bawah. Okay, and then bilangan ni mesti ada kat kanan kiri. Kalau semua tu kamu buat ikut macam yang cikgu tunjukkan, okay, jadi gambar raja tu jadi kemas. So sebab apa? Bila kemas ni dia akan dapat markah 2 markah. So jumlah keseluruhan jadilah 6 darab 3, 18 tambah 2, 20 markah. Itulah sebabnya cikgu selalu ingatkan supaya gambar raja kamu jadi kemas. Cikgu ingatkan atas ni 2 cm untuk tajuk, 1 cm untuk label. Okay, kat sini 1 cm lagi untuk label Paksi X. Bawah ni sebab tak ada petunjuk. Kalau takkan ada petunjuk, ni tak ada, tak apa. Okay, jadi macam ni cara markah sebenarnya diberi. Tapi yang tadi tu cikgu just nak tengok dulu gambar raja tu betul tak? Okay, kali ni cikgu tunjukkan bagaimana markah diberi. Okay, macam ni. Windy, ada beberapa orang pelajar yang melukis gambar raja seperti ini. Ni kenapa Windy jadi macam ni? Boleh tak bagi tahu cikgu?
Macam tergesa-gesa je. Ni tak ada label pun tak ada. Sedangkan cikgu bagi soalan ni selepas kita belajar gambar rajah ni. Confused ke? Ke terlupa yang kita dah belajar graf piramid? Confused, cikgu. Kenapa confused? Kenapa confused? Cikgu nak bagi tahulah bahagian mana yang kamu boleh jadi confused. Dekat soalan. Okey, jadi tips dia macam ni kita nak kenal pasti bahawa graf itu adalah graf piramid ataupun graf bar macam yang dalam gambar rajah ni. Macam ni kita nak tahu bila kita baca soalan tu, tajuk je, kita tengok je dekat tajuk. Okey, bila kita baca tajuk, bilangan pencarum kumpulan luang simpanan pekerja mengikut kumpulan umur pada tahun 2001 dan 2005. Okey, tips dia ialah kalau dalam soalan tu ada ini kumpulan umur. Okey, dan bila kamu tengok dalam soalan kumpulan umur tu dia ada banyak macam ni. Okey, dia secara automatik dan juga dia ada ini dua perkara. Bila ada dua ni bermakna dia ada perbandingan. Cikgu dah ingatkan kalau graf dia kata sediakan graf yang sesuai. Kalau graf kalau ada dua pada tahun 2001 dan 2005. Okey, bermakna dia boleh jadi perbandingan. Sebab tu dia akan jadi 2001 2005 perbandingan. Okey, dan satu lagi itu yang pertama perbandingan. Kalau sediakan graf yang sesuai, okey, dan dekat tahun ada dua perkara, ada dua yang boleh kita bandingkan, bermakna dia akan jadi macam ni. Satu, ada tahun boleh, kadang-kadang dia bukan tahun, kadang-kadang dia mengikut apa? Mengikut kategori. Contohlah kategori. Mengikut kategori pada tahun 2001. Tahun dia satu tetapi kategori ni nanti dia ada. Macam hari tu kita buat bandar, luar bandar. Kan hari tu soalan yang kita buat dalam latihan. Okey, jadi dalam soalan bandar, luar bandar ni kita tengok dalam soalan. Jadi ada dua kategori ini. Dia kata mengikut kategori. So dua kategori ni kita letakkan kanan dan kiri. Okey, tapi dalam soalan ni jelas kita nampak kat sini yang kita boleh bandingkan ialah tahun. Biasanya kalau ada dua tahun macam ni, 2001 dan 2005, okey, automatik kita akan jadikan dia sebagai perbandingan. Okey? Perbandingan. So bila perbandingan dia akan jadi graf piramid. Bila perbandingan dia akan terus jadi graf piramid. Dan kita terus letakkan tahun tu kat sini dengan kat sini. Sebab tu cikgu suruh lukis dulu dekat soalan sebelum kamu decide nak buat graf ni ataupun sebelum kamu terus bina jawapan kamu. Okey, dan satu lagi tips untuk graf histogram ni ialah dia biasanya dia ini ada kumpulan umur. Biasanya dia ada kumpulan umur. Kalau lain, kalau dia bukan kumpulan umur, biasanya dia akan jadi graf piramid, komponen atau compound. Okey, kalau dia bukan kumpulan umur, biasanya dia jadi macam ni. Tapi disebabkan dia kumpulan umur, dia akan jadi macam ni. Ni soalan cikgu padam. Okey, okey, disebabkan dia mengikut kumpulan umur, gambar rajah dia akan jadi seperti ini, histogram. So dia bukan komponen lah. Okey, boleh Boleh faham? Windy? Ada beberapa orang pelajar ni bukan Windy je. Nanti kejap lagi kita tengok siapa lagi seorang. Okey, dan biasanya soalan yang berkaitan dengan graf histogram ni dan ada kumpulan umur ni biasanya soalan yang popular ialah bilangan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja. Ini salah satu daripada soalan yang popular. Maksudnya cerita dalam soalan tu isu dia ialah tentang bilangan pencarum KWSP. Nanti dia akan kata mengikut kumpulan umur dan kumpulan umur dia tadi ada banyak tadi macam ni. Okey? Jadi
Bila kamu nampak soalan tu, kamu tengok tajuk, oh bilangan pencarum KWSP, bagi kumpulan umur. Tengok dalam soalan, oh dalam soalan pun ada banyak kategori kumpulan umur. Ini memang akan jadi soalan, gambar rajah dia mesti akan jadi macam ni. Umur dia akan ada dekat sini. Okay? Jadi macam tu cara untuk kamu tentukan graf tu graf apa. Mesti ada perbandingan dulu baru dia akan jadi graf piramid. So dekat sini adalah perbandingannya. Tahun dia tu perbandingan. Okey? Lepas tu perbandingan nak tahu komponen ke histogram. Kan? Compound ke histogram. So kamu tengok lagi, oh ada kumpulan umur. So dia akan terus jadi histogram. Boleh Boleh. Alright. Okey, yang lain juga berhati-hati, okey? Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab kita kurang buat latihan graf. So bila kurang dia akan jadi macam ni lah, confused. Banyak kesalahan. Jadi sebab tu bila cikgu bagi latihan tu buat. Sebab nak suruh kamu buat sendiri, lambat kan? So bila cikgu bagi tu tak banyak. Kena buat. Okey? Gan, kena buat tau. Jangan tak buat. Nanti tak tahu apa kelemahan diri sendiri. Okey, jadi apa berlaku kepada markah sekiranya gambar rajah kamu ini salah? Salah. Kosong. Walaupun tajuk betul, label betul, tetapi gambar rajah tu salah. Dia akan jadi 1/20. Salah, kesalahan dia ialah salah media. Media tu gambar rajah lah. Dia akan jadi salah media macam tu. Sebab dia daripada sepatutnya piramid tapi kamu buat graf bar komponen. Ni satu lagi adik-beradik daripada Vindi. Jadi Vindi jangan sedih sebab ada kawan. Saya pun ada juga kawan-kawan yang buat macam ni. Okey. Tajuk dah betul. Tajuk dah betul. Bilangan pencarum ni tulis tak habis. Bilangan pencarum apa? KWSP. Patutnya buat macam tu. Jangan buat bilangan pencarum je. Pencarum ada banyak Pencarum macam-macam jenis pencarum ada. Okay, jadi dalam soalan ni bilangan pencarum KWSP. So, kamu buat macam ni pun boleh. Bilangan pencarum KWSP. KWSP tu buat singkatan pun tak apa. Sebab ada dalam soalan. Okay, and then juta orang. Unit. So, apa jadi kalau bilangan pencarum tu kamu buat tak lengkap, nanti hilanglah markah. Maksudnya kurang markah. Markah ada kat sini tapi kurang. Akan ditolak, mungkin akan ditolak 1 markah kat situ. Okay, unit ada dah betul. Okay, sekarang satu lagi, tak ada ini. Titik origin tak ada. So, bila tak ada, tolak lagi markah. Tolak 2 markah. Okay, tapi kesalahan yang keseluruhannya yang ini. Dah salah media, yang lain-lain tak payah tengok lah. Senanglah kerja cikgu. 1/20 tutup mata pun boleh. Tak payah tengok. Salah media. Okay, cumanya kita dah tahu dia salah media. Tapi sekarang kita nak tengok apa berlaku sekiranya label ni tulis tetapi tak lengkap. Label tulis tapi tak lengkap. Dia jadi macam kesalahan dia ialah ada tapi salah. So kalau ada tapi salah biasanya kita akan tolak 2 markah. Kat sini tolak 1 markah kita ada tadi cikgu tunjukkan PA, KI, KT, KM. Jadi kalau kesalahan yang macam bilangan pencarum ni dekat KI tolak 1 markah, dekat KT tolak 1 markah, macam tu. Sebab tu tadi cikgu cakap kena tolak 2 markah. Kat sini 1, KI 1, dekat KT 1 markah. Salah teknik penulisan. Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa nak tanya cikgu? Raja, ada apa-apa nak tanya cikgu?
Tidur ke Raja? Tak cik. Tak ada, tak cakap pun cikgu tanya. Okey, jadi dah selesai. Okey, kalau macam tadi, graf garis memesong, kita tahu pelajar mesti tahu keistimewaan soalan itu ialah kalau dia minta peratus. Okey, nanti cikgu akan cari satu soalan memesong juga tapi dia tak minta peratus. Dia suruh cari beza je. Macam mana nak tulis. Memesong sebenarnya ada dua kaedah soalan. Satu dia minta peratus, satu lagi dia tak minta peratus. Jadi dekat sini tajuk, okey, tajuk betul 2 markah. And then data, data pun betul. 2 markah, 1 markah. Okey, seterusnya, so dia dah dapat TBS. Wow, TBS. 2, 2, 1, 5/20. Okey. Seterusnya, gambar Raja. Okey, tajuk bilangan pencarum tahun. Ada tahun, ada kumpulan umur, ada kosong. Ni bilangan pencarum tak lengkap. KWSP kena tulis. Okey, ni tak ada anak panah ni. Okey. Okey. Plot pun okey. Okey, jadi kalau ada kesalahan dia macam ni, apa kesalahan dia dekat sini? Ialah kesalahan. Okey, kat sini maksimum cikgu bagi dia sepatutnya dia boleh dapat 20/20. Tapi disebabkan ada kesalahan kena tolak markah. So berapa markah nak tolak? Boleh dapat 20/20 betul semua tapi dekat paksi Y tak tulis tak lengkap. So tadi tulis tak lengkap dia macam yang Raja pun tadi tu. So bila tak lengkap, tolak berapa markah tadi cikgu cakap? Tolak 1 markah dekat isi, 1 markah dekat teknik. So kat sini 2 markah sebab gambar Raja cantik. So dia akan dapat 18/20. Macam tu. Jadi nanti dalam kertas dalam peperiksaan STPM bila cikgu menanda, cara dia macam ni lah. Cikgu akan pastikan semua betul. So ada salah sikit. So bila salah dia akan tolak macam ni. Lepas tu kesalahan dia nanti cikgu akan tulis kat sini. Kesalahan. Kesalahan, apa kesalahan dia? Label paksi Y tak lengkap. Ada tapi tak lengkap. So bila ada tapi tak lengkap, dia akan tolak sikit lah. Macam tu. Okay, yang lain semua betul. So gambar Raja ni betul lah. Okay, sekarang kalau kamu lihat Mira ni dia lukis secara menegak. Kadang-kadang ada cikgu tunjukkan hari tu kita buat secara melintang kan. So dia depends. Jadi bila dia menegak, jadi besarlah dia punya bar tu. Tak kisah, ikut kreativiti kamu. Yang penting kamu pandai letakkan kedudukan gambar Rajah tu. Berada betul-betul dekat tengah. Tak ada masalah kalau kamu nak buat melintang ke menegak. Boleh je. Yang penting kamu letakkan dia betul-betul dekat tengah. Okey? Macam sama Macam sama je, tiru ke apa ni? Warna je lain. Yang ini tulisan dah macam komputer, kotak-kotak. Okay, KWSP. Ingat tau, kan cikgu cakap kalau nak labelkan paksi Y ataupun paksi X untuk graf piramid macam ni, kena nak label tu kan kita ambil dekat tajuk. Nak ambil kat tajuk. So kalau kamu sebut bilangan pencarum, orang tak tahu. Bilangan pencarum KWSP baru orang tahu. Kita tulis label tu sampai kita boleh faham apa cerita dekat dalam jadual dalam gambar Rajah ni. Jadi ingat yang itu. Nak pilih label ni, alamak nak tulis sampai pencarum je ke nak tulis semua Kalau sebut bilangan pencarum, ada banyak bilangan pencarum. Pencarum tabung haji pun pencarum juga kita sebut. Okey, jadi
Nah, kena tulis sampai habis baru orang tahu. Kalau tak pasti, tulis je sampai sebelum perkataan mengikut tu. Itu dia punya tips dia. Kalau nak tulis label paksi Y ataupun paksi X untuk graf piramid ni, tulis, pilih ni sampai sebelum perkataan mengikut. Tapi kalau ada, biasanya kan mengikut negeri-negeri terpilih, itu tak payah. Sampai kat situ je. Untuk kita letakkan dekat sini. Dekat paksi ni. Okay? So yang lain-lain semua okay. So cikgu berikan PA, KI, KT, KL. Apa? 6, 5, 5, 2. Okay, 18 markah. Kita siap bincangkan untuk soalan latihan 2 minggu lepas. Okay, jadi siapa-siapa yang perlu kena buat pembetulan tu, sila buat pembetulan lah. Okay, baca. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pelajar pendidikan jarak jauh mengikut kursus yang ditawarkan di universiti-universiti yang terpilih pada tahun 2007. Okay, thank you. Okay, tadi soalan ini, kehendak soalannya, sediakan carta yang sesuai. Jadi, apa agaknya gambar rajah yang akan kamu bina berdasarkan kehendak soalan? Sediakan carta yang sesuai. Gambar. Carta. Jadi dia dah bagi dah kat situ. Tips dia kat situ, carta. Sediakan carta yang sesuai. Dia minta carta. Jadi, ada 2 je. Carta. Ada carta pai perbandingan yang bulat-bulat 2 tu dengan carta pai bertingkat yang macam yang tegak tu. Okey, kat sini cikgu tak boleh conteng kat sini. Boleh tak? Tak boleh. Okey, jadi kamu dah tahulah. Sama ada 2 tu. Jadi kita baca lagi soalan. Jumlah pelajar pendidikan jarak jauh mengikut kursus yang ditawarkan di universiti terpilih pada tahun 2007. Jadi kan cikgu dah cakap perbandingan ada 2. Sekarang kalau dekat dalam carta ni dia ada 2, carta perbandingan dengan carta tung. So kalau carta perbandingan dia kena ada perbandingan. Dekat dalam soalan ni ada tak ciri-ciri perbandingan? Dia minta jumlah pelajar pendidikan jarak jauh 1, mengikut kursus yang ditawarkan 2. Jadi tak ada ciri-ciri perbandingan. Dia cuma bagi tahu 1 tu jumlah pelajar pendidikan jarak jauh. Yang kedua mengikut kursus yang ditawarkan. Ada 2 tu je. Dan tahun dia pula 1. Jadi ini memenuhi ciri-ciri carta pai apa? Carta pai tong. Carta pai tong bertingkat yang ada penutup dekat atas dan ada badan dia dekat bawah tu. Carta pai tong. Okey? Jadi soalan ini bahagian atas carta pai tong tu kamu akan letakkan ini jumlah pelajar pendidikan jarak jauh. Berapa jumlah pelajar tu? Ada berapa orang? And then mengikut kursus yang ditawarkan. Kursus yang ditawarkan tu apa? Letakkan dekat bawah. Adakah macam tu maklumat yang diberi? Ke mengikut universiti? Di universiti terpilih. So yang bawah tu ialah di universiti terpilih. Kat sini dia kata mengikut kursus yang ditawarkan di universiti terpilih. Jadi kat bawah nanti kamu boleh carilah jenis-jenis universiti yang ada. Apa dia jenis universiti yang ada ni? Kita ada UM, UKM, UPM, USM. Ada USM, UPM, UKM dan UM. Ada 4 je. Rasanya lah ada 4 je. Okey? Jadi itu dia kehendak soalan. Jadi gambar rajah kamu dah tahu dah nak lukis graf apa. So datanya nanti kamu pilih, kamu buat berdasarkan daripada soalan ni. Soalan pun tak panjang ni, pendek je. Okey, dan kamu boleh rujuk kepada contoh soalan yang kita dah bincangkan dalam kelas yang minggu lepas, iaitu macam mana nak bina jadual untuk carta pai. Ingat nak bina jadual untuk carta pai bertingkat, ada 2.
Okey, yang atas dengan yang bawah. Sekejap cikgu bukakan. Jadi ini dia gambar raja kita nak buat ni hari ni. Okey, tapi soalannya lain lah, tapi bentuknya sama. Bentuk dia ada penutup dekat atas, ada badan dekat bawah. Okey, ingat balik macam mana cara nak lukis, nanti tengok balik dekat video yang cikgu dah sharekan, yang kita buat dalam kelas yang lepas tu. Okey, macam mana nak lukis penutup dia, macam mana nak lukis badan dia. Okey, dan macam mana nak tentukan dia punya sudut ni. Ini dia punya gambar raja. Okey, nanti jadual dia macam ni. Sebab jadual dia berbeza dengan jadual cartapai perbandingan. Jadi ciri-ciri jadual untuk graf untuk carta bertingkat ni dia mesti ada ni. Kat sini ada peratus, ada ketinggian. Yang belah atas ni ada peratus, ada sudut. Yang atas ni untuk bahagian penutup cartapai tu. Yang bahagian bawah tu untuk bahagian badan dia. Satu dia pakai ketinggian. Yang ketinggian ni untuk kita lukiskan dekat badan dia tu. Nak letak berapa saiz, nak letak saiz dia berapa besar dekat kita punya tong kita tu, nak letak berapa besar saiz dia. Okey? So yang nanti tadi cerita pasal jumlah tadi? Jumlah pendidik apa? Soalan? Jumlah pelajar pendidikan jarak jauh. Jadi kat sini letaklah jumlah pelajar pendidikan jarak jauh mengikut kursus yang ditawarkan. Nanti adalah kursus-kursus yang ditawarkan tu. Tuliskan dekat sini jumlah kursus. Kat sini jenis-jenis kursus. Dekat bawah universiti. Jenis-jenis universiti. Kat bawah ni jenis universiti, dekat atas ni jumlah kursus. Okey, lepas tu nanti kamu kat sini, perkataan yang kat sini kamu tulis jumlah. Jumlah dalam kurungan berapa orang. Jumlah pelajar dalam kurungan berapa orang. Dekat sini jenis kursus, kat bawah ni jenis universiti, jumlah pelajar berapa orang. Okey, dengan kat sini ikutlah boleh lah. Apa tu kursus, dekat bawah ni kamu tulis apa tu mengikut universiti terpilih kan pendidikan. Okey, jadi lepas ni kita habiskan kelas dalam pukul 9.15 minit nanti. So kamu terus siapkan gambar rajah ni. Buat jadual dulu sebab soalan ni pendek je. Jadual dia ni pendek je. Soalannya pendek, so kamu dah boleh terus bina soalan, jadual dan dah terus boleh siapkan jadual. Nanti kalau tak sempat, lepas kelas nanti dah boleh bina cartapai. Okey? Okey, ada soalan? Okay. Tak ada. Tak ada soalan Boleh. Tak ada ego, tak ada. Betul kelas? Betul, tak ada. Tak ada bro. Nak naik sekolah, Okey, sebab hadir ke kelas cikgu pada hari ini. Okey, jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan pada hari ini dan ambil pengajaran daripada jawapan-jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih ego. Terima Okey, ego. kasih. Berakat ilmu. Terima kasih.